Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan saya ucapkan sekali lagi ke channel saya, channel Ustazah Anidah Zul. InsyaAllah pada hari ini kita akan menelusuri bidang fiqh atas tajuk Asas Hukum Syariah Islamiah. Jom sama-sama terlebih dahulu kita menadah tangan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan hidayah daripadanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmahmu dan berikan kepada kami rahmatmu. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak pelajar, InsyaAllah kita akan melihat ataupun kita akan mendalami kandungan bagi tajuk pembelajaran fiqh kita pada hari ini. Di akhirnya mudah-mudahan semua akan dapat merumuskan konsep asas hukum syariah Islamiah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. InsyaAllah mudah-mudahan selepas ini kita akan dapat memahami dengan sebaik-baiknya apakah yang dinyatakan sebagai asas hukum syariah Islamiah serta menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan beramal dengan segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak pelajar, sebelum kita melihat apakah dia asas hukum syariah Islamiah, adalah lebih baik kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan syariah. Syariah daripada segi bahasa bermaksud pandangan dan jalan yang lurus. Manakala daripada segi istilah syarak, maksud syariah ialah membawa kepada dua pengertian. Pengertian yang pertama iaitu pengertian umum, iaitu segala perintah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia dari segi akidah, amaliyah dan juga akhlak. Manakala daripada segi pengertian khusus, iaitu segala perintah Allah Subhanahu wa taala dari segi amaliyah sahaja, iaitu amalan dan juga aktiviti zahir manusia yang mana ianya merangkumi daripada aspek ibadat, aspek munakahat, aspek jinayat dan juga aspek muamalat. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan syariah yang akan kita lihat sebentar lagi apakah yang dimaksudkan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam syariah Islamiah tersebut. Hukum dalam Islam. Apakah dimaksudkan dengan hukum dalam Islam? Hukum adalah merupakan semua peraturan Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam yang telah ditetapkan ke atas setiap muslim yang mukallaf. Adakah kita seorang muslim? Sekiranya kita mengaku kita seorang muslim, maka kita terikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah yang wajib melaksanakan peraturan tersebut? Seorang muslim yang mukallaf, iaitu bermaksud seorang muslim yang telah baligh dan juga yang berakal. Jadi bagi mereka wajib, jadi mereka melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas hukum dalam Islam secara umumnya ada 5 asas hukum dalam Islam, iaitu yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunat, yang ketiga hukum harus, yang keempat hukum makruh dan yang kelima ialah hukum haram. Jadi inilah 5 asas hukum dalam Islam yang wajib kita ketahui dan kita dalami. Baik, kita lihat hukum yang pertama iaitu hukum wajib.
Wajib bermaksud perkara yang diberi pahala apabila melakukannya dan berdosa apabila meninggalkannya. Jadi inilah dimaksudkan dengan wajib, maksudnya iaitu perkara yang wajib kita lakukan. Sekiranya kita melaksanakannya, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya kita meninggalkannya, kita akan mendapat dosa. Baik, apakah dia contoh-contoh perkara wajib? Solat fardu, kemudian berpuasa bulan Ramadan, membayar zakat, sama ada zakat fitrah, zakat harta, dan juga menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi ini semua adalah ibadat-ibadat yang termasuk di dalam rukun Islam. Ada lagi ibadat-ibadat wajib yang lain, itu antaranya ialah seperti menutup aurat, seperti menuntut ilmu, berbuat baik, menyambung silaturahim. Jadi semua ini adalah merupakan perkara-perkara wajib yang wajib kita lakukan sebagai seorang Muslim yang mukallaf. Seterusnya kita melihat apakah dia yang dimaksudkan dengan hukum sunat. Hukum sunat ialah perkara yang diberi pahala apabila melakukannya dan tidak berdosa apabila meninggalkannya. Jadi sunat tadi tidak seperti mana wajib. Wajib mesti buat, manakala sunat tidak semestinya kita melakukannya, tetapi sekiranya kita melakukannya, kita akan mendapat pahala. Jadi ibadat sunat ni diibaratkan seperti mencantikkan ibadat-ibadat wajib ataupun menyempurnakan ibadat-ibadat wajib tadi. Misalnya kita ada rumah, rumah tadi asasnya adalah tiang, bumbung, itu adalah wajib ada. Tetapi yang sunat ada ataupun aksesoris yang kalau ada mencantikkan lagi rumah itu, contohnya kalau dinding tadi dicat, kemudian di lantai mungkin di mozaik, jadi itu adalah tidak wajib untuk mendirikan sebuah rumah, tetapi sekiranya kita adakan perkara-perkara tersebut, maka rumah tadi akan menjadi lebih cantik. Jadi begitu jugalah dengan ibadat wajib kita. Jadi kalau kita tambah dengan ibadat-ibadat sunat, maka dia dapat melengkapkan lagi ibadat-ibadat wajib yang kita lakukan. Apakah ada contoh ibadat-ibadat sunat ini? Antaranya ialah solat sunat. Banyak solat-solat sunat yang Allah Subhanahu Wa Taala dah syariatkan, antaranya solat duha, solat tahajud, solat witir dan macam-macam solat lah yang perlu kita, yang selain daripada solat 5 waktu tadi, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah. Ini juga antara perkara sunat. Sedekah tidak semestinya bersedekah dengan duit, malahan juga bersedekah dalam aspek yang lain juga dikira bersedekah dalam Islam, dan seterusnya amalan-amalan lain yang mengikut mungkin mengikut hari ataupun mengikut perkara-perkara yang kita lakukan. Contohnya hari Jumaat dia ada amalan-amalan sunat dia, memotong kuku, membaca surah Al-Kahfi, contohnya lah. Dalam berwuduk pun ada sunat dia, berkumur-kumur, istinsyak. Jadi semua itu adalah amalan-amalan sunat, tidak wajib kita buat, tapi kalau sekiranya kita melakukannya, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang ketiga ialah hukum harus. Apakah dimaksudkan dengan hukum harus? Iaitu perkara yang tidak diberi pahala sekiranya kita melakukannya dan tidak berdosa sekiranya kita meninggalkannya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, perkara harus inilah yang paling banyak sekali, kerana dalam kaedah fiqhiyah mengatakan bahawa al-aslu fil asya al-ibahah. Asal pada satu perkara itu adalah harus. Maknanya selagi tidak ada datang dalil yang mewajibkan perkara tersebut atau datangnya dalil yang mengharamkan perkara tersebut, maka hukum melakukan perkara tersebut adalah
harus. Jadi apakah dia contoh-contoh perkara-perkara harus ini? Iaitu antaranya ialah makan, kemudian seterusnya minum, tidur, kemudian mandi, dan riadah, dan banyak lagi lah perkara-perkara harus yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi perkara-perkara harus ini ia juga bergantung kepada niat kita. Seandainya contohnya kita makan ataupun kita minum dan kita niatkan supaya kita nak sihat, badan kita sihat, untuk kita dapat menunaikan ibadat, maka ia juga berpahala. Jadi dia bergantung pada niat. Tapi andainya kita makan atau minum, kita nak dapatkan tubuh badan yang sasa, kita tubuh badan yang cantik, kemudian kita nak pamerkan pada orang, jadi ia tidak berpahala, malah mungkin juga mengundang dosa. Jadi walaupun dia ini adalah harus, tetapi ia bergantung pada niat kita apabila kita melakukannya. Sama ada niat tadilah yang akan menjadikan perkara tadi mendapat pahala ataupun tidak mendapat pahala ataupun mendapat dosa. Hukum yang keempat iaitu hukum makruh. Apakah ini maksudkan dengan makruh? Makruh ialah perkara yang diberi pahala apabila meninggalkannya dan tidak berdosa apabila melakukannya. Kenapa ia dipanggil makruh? Makruh ni berasal daripada perkataan karaha, iaitu benci. Siapa yang benci? Allah yang benci. Kenapa Allah benci perkara ini? Kerana perkara ini mendatangkan kesan yang agak tidak baik, mungkin tidak menyenangkan. Jadi tapi tidaklah sampai kepada haram hukumnya. Jadi apa contoh perkara-perkara makruh ini? Antaranya ialah makan makanan yang berbau, contohnya bawang, bawang putih, petai, terutamanya apabila kita nak mengerjakan solat. Lagilah kalau kita nak mengerjakan solat berjemaah, kita makan benda-benda ni tadi, boleh menimbulkan bau kurang senang di mulut kita dan menyebabkan rasa kurang senang dalam kalangan orang lain. Sebab itulah dia makruh. Kemudian yang seterusnya ialah makan ataupun minum secara berdiri, makan atau minum menggunakan tangan kiri, jadi itu juga adalah termasuk dalam perkara makruh. Perkara makruh dalam berwuduk antaranya berlebihan ketika berwuduk sehingga mendatangkan pembaziran, membazir air ketika dalam berwuduk. Jadi ini juga adalah makruh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baiknya kita tinggalkanlah perkara makruh ini kerana ia adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hukum yang kelima iaitu haram. Apa yang dimaksudkan dengan haram? Iaitu perkara yang berdosa apabila melakukannya dan diberi pahala apabila meninggalkannya. Jadi haram ini adalah perkara yang wajib kita tinggalkan, kerana ia adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan perkara-perkara tersebut. Di antaranya ialah minum arak, jadi hukumnya adalah haram, makan babi, seterusnya membunuh, ataupun juga membuka aurat. Jadi semua ini adalah termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ianya haram? Kerana ia memberi kesan mudarat dalam kehidupan manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan ke atas hamba-Nya untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Baik, setelah kita mengetahui 5 asas hukum dalam syariah Islamiah, maka wajiblah kita sebagai seorang Muslim yang mukallaf mematuhi kelima-lima hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi apakah dia kelebihan apabila kita mematuhi hukum-hukum dan juga syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Jadi antaranya ialah ia dapat mengatur kehidupan kita dengan lebih baik. Kenapa? Kerana yang menetapkan hukum tadi adalah Allah, iaitu pencipta kita. Maka dia tahu apa yang terbaik buat kita, dan sekiranya kita melakukannya, maka kita akan mendapat yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang kedua ialah kita akan mendapat pahala
kerana mentaati segala apa yang telah diturunkan, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah redha, maka kita akan dapat mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan hidup di dunia sehingga ke akhirat. Jadi inilah dia kelebihan apabila kita mematuhi hukum dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi 5 asas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariah Islamiah, iaitu yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah haram. Sebagai seorang Muslim, maka wajiblah kita melaksanakan hukum tadi dengan sebaik-baiknya supaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang teratur, kehidupan yang berdisiplin, kehidupan yang berperaturan, dan seterusnya membawa kebahagiaan, kesejahteraan hidup dunia dan juga akhirat. Jadi akhir kata, sekian. Terima kasih daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dalam tajuk yang lain. Segala yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.